Tak kala universiti-universiti di negara kita ini bangga dengan ranking mereka yang agak gah dan signifikan sama ada di peringkat global maupun di peringkat benua Asia. Masalah pengangguran dan graduan tiada kerja masih lagi serius. Tambah-tambah lagi dengan impak COVID-19 yang kita lalui sejak kira-kira setahun lepas. Adakah masalah yang kita hadapi sekarang ini lebih daripada sekadar angka ataupun ranking dan sebagainya, tapi adalah masalah yang sistemik yang perlu kita atasi daripada akarnya? Dan bagaimana kita mula untuk berbuat demikian, mentransformasi sistem pendidikan di semua peringkat yang sudah pun ada di situ sejak berpuluh tahun yang lepas. Ini Dialog 3 Penjuru. Adakah sistem pendidikan kita perlu reboot? Tetamu saya dalam Dialog 3 Penjuru hari ini, YB Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, Ahli Parlimen MUA, wajah yang tidak asing lagi dalam topik ini ataupun apa-apa saja topik yang kita pernah cakap sejak beberapa bulan yang lepas. Terima kasih YB Saddiq ada di sini. Juga Dr. Anwar Ahmad, Pencarah Pusat Kajian Pendidikan dan Kesejahteraan Komuniti Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, dan YB Dr. Afif Bahardin adalah Ahli Dewan Undangan Negeri Seberang Jaya. Terima kasih semua, selamat datang. Terima kasih. Saya nak bermula dengan Dr. Anwar kerana dua-dua ni dah memang famous, dah sering ditanya itu dan tanya ini. Tapi bukan sebab itulah. Sebenarnya saya nak tanya mula dengan Dr. Anwar kerana Dr. Anwar adalah pensyarah di Universiti Awak, IPTA. Dr. Anwar berada di dalam sistem itu. Jadi saya nak gambaran dan perspektif dari dalam. Adakah sistem pendidikan kita sekarang, Dr. Anwar, sudah outdated? Terima kasih. Itu soalan yang permulaan yang cukup baik untuk kita bincangkan. Saya sering berbicara soal isu ini juga sebenarnya dalam dewan kuliah dan kajian-kajian kita buat. Dan tadi kita menggunakan istilah reboot untuk menunjukkan bahawa sistem pendidikan kita ini perlukan transformasi. Mungkin saya lebih suka menggunakan istilah redesign. Because reboot mungkin kita menggunakan perkakasan, hardware dan juga struktur yang sama. Tapi apa yang kita perlukan sekarang adalah redesign our sistem pendidikan. Ada 3 sebab mengapa saya nak, sebagai permulaan ni, saya nak kongsikan. Ada 3 sebab mengapa kita kena redesign balik. Kena memikirkan semula, bina semula sistem pendidikan negara. Yang pertama, 63 tahun, kita sebenarnya mengamalkan ataupun mewarisi sistem pendidikan yang kita ambil daripada penjajah kolonial. The structure, sentralisasi dan sebagainya itu kita ambil bulat-bulat daripada penjajah. Walaupun kita yang mentadbir sekarang, tetapi struktur itu sebenarnya datang daripada pemikiran penjajah. Dan kita tahu bahawa penjajah ni bila dia mereka bentuk sesuatu sistem pendidikan di tanah jajahan, mereka bertujuan untuk mengawal masyarakat, mengawal pemikiran dan sebagainya. Dan kalau kita menggunakan struktur pemikiran yang sama kepada rakyat kita tidak akan banyak bergerak ke depan. Sebab tu saya lebih melihat kita kena redesign balik dan kena melihat decentralisekan sistem pendidikan kita, empower our sekolah, guru besar, PPD. Kita ada 114 PPD. Tapi kalau kita lihat kebanyakan keputusan itu dipusatkan di Putrajaya. Jadi saya melihat bahawa kemahiran, kepakaran itu ada di setiap daerah. Mungkin YB sebelah saya ni adalah orang yang boleh berkongsi dengan PPD tentang apa yang sepatutnya dibuat dalam kawasan mereka. Jadi di situlah saya rasa desentralisasi itu adalah satu elemen yang sangat penting dalam kita redesign our pendidikan. Itu yang pertama, mengapa kita kena berubah. Yang keduanya adalah kita sekarang ini sudah berada dalam revolusi yang keempat. Ini semua diketahui oleh masyarakat. Tapi dalam sektor pendidikan, kita tak banyak berubah. Kita masih lagi, saya ingat setiap bulan bila dulu sebelum pandemik, kita ke sekolah, bila kita tengok struktur sekolah, amalan dalam bilik darjah, pedagoginya, budaya sekolah, dia masih kekal seperti 30-40 tahun yang lepas. Masa saya belajar, tidak banyak perubahan berlaku dalam sistem pendidikan kita. Tapi dalam masyarakat, kita bercakap soal 4IR, soal digital, soal AI, machine learning, otomasi. Kita bercakap soal semua perkara-perkara yang tidak ada dalam sistem pendidikan kita. Jadi kalau kita tak redesign our sistem pendidikan,
apa yang kita nak bekalkan kepada generasi yang akan datang. Jadi adakah kita boleh bermula dengan memberikan lebih banyak autonomi kepada pihak-pihak pendidik di kawasan setempat seperti PPD dan sebagainya, kerana mereka nampaknya lebih berkepakaran, lebih pengalaman, maybe know more what they're doing daripada apa yang berada di sentral di Putrajaya. Sebab kalau kita tengok di PPD, di sekolah, ramai lulusan PhD. Dah ramai yang pakar dalam bidang pendidikan. Dan mereka ni sebenarnya kalau kita berbual mereka banyak memberikan pandangan-pandangan yang cukup baik. Bagaimana menguruskan lokaliti, isu-isu pendidikan di lokal, di kawasan mereka. Sebab kita tahu di kawasan pedalaman, kawasan luar bandar, kawasan bandar besar, dia mempunyai isu-isu pendidikan yang sangat berbeza dari segi menyediakan dan menguruskan keperluan-keperluan pelajar. Jadi kalau kita tidak membenarkan, maka ia akan menyebabkan dia melambatkan. Sebab kita kena menunggu semuanya. Sedangkan ada kawasan-kawasan yang boleh bergerak dengan cukup laju. Ada kawasan-kawasan yang memerlukan bantuan daripada pusat. Jadi di mana kita nak dapat maklumat dan semua cadangan ini daripada pihak di kawasan tersebut. Wabi Sadiq adalah ibu Wabi Sadiq adalah seorang guru, sudah pun pencen. Adakah Wabi Sadiq setuju bahawa guru patut diberi lebih autonomi, lebih kebebasan di peringkat setempat, dan apa yang mereka buat sekarang ini adalah terlalu dictated, centralized oleh Putrajaya? Saya rasa dua perkara lah. Pertama, di peringkat pusat saya setuju perlu ada konsep desentralisasi dan kita perlu berikan lebih banyak kepercayaan kepada PPD dan guru besar. Tetapi at its nucleus level, cikgu itu sendiri, gajinya seperti itu saja, tetapi tanggungjawab bebanannya itu sentiasa bertambah. Guru itu perlu mengajar dalam kelas. Selepas itu juga perlu jadi pengawal keselamatan, perlu jaga kokoh. Pada masa yang sama, kalau murid melintas jalan, dia pun kena ikut murid itu melintas jalan. Pelbagai jenis kerja pengkeranian pun cikgu kena buat. Dan sistem pendidikan berubah berkali-kali. Cikgu itu perlu menyediakan diri mengikut perubahan tersebut yang berlaku berkali-kali. Saya tahu kerana setiap kali bila saya balik, ibu saya, cikgu, baru bersara tahun lepas, saya rasa pengkritik paling tegar, tidak kira siapa pun kerajaan, adalah ibu saya. Kena cakap, ni sistem tukar lagi, alamak ni sekarang kena key in macam mana, tukar lagi sistem ni. Sekarang ada kerja pengkeranian tambahan saya kena buat. Ada koko tambahan, kena jadi pegawai keselamatan, kena jadi cikgu. Saya ingat tu, sebab ibu bapa saya pun dulu pun guru, masa perlu berubah sistem tu, mereka pun they had a hard time untuk mengubah. Yes. So itu pertama. Daripada segi bebanan cikgu tu, saya rasa kalau itu tidak diselesaikan, agak sukar untuk kita pastikan cikgu fokus dalam bab pendidikan. Yang kedua, saya setuju 100% di mana desentralisasi itu perlu berlaku. Ikut cara mudah ingat masa pandemik COVID. Kalau kita semua dasar dari pusat, beri contoh daripada segi jurang digital. Adakah kelas perlu dilakukan atas talian atau secara fizikal? Mungkin kita kata atas talian mudah kalau kita lihat di KL. Tetapi bagaimana anak-anak di Sabah, di mana kajian Kementerian Pendidikan telah menunjukkan bahawa lebih 50% anak-anak Sabah tidak ada akses langsung kepada laptop ataupun tablet. Macam mana dia nak lakukan kelas atas talian? So mungkin di Petaling Jaya boleh, tetapi di kawasan pedalaman Ranau tidak boleh. Tetapi kalau semua kita nak kata one size fits all policy, COVID contohnya, ada kawasan hijau dekat Sarawak, ada kawasan merah di Sarawak. Adakah kita mahu tutup sekolah di semua tempat tanpa mengikut masalah lokaliti masing-masing? Sebab itu saya rasa kita perlu berikan lebih banyak tanggungjawab kepada cikgu-cikgu, guru besar, PPD untuk melaksanakan tanggungjawab ini, kerana saya yakin mereka lebih tahu jika nak dibandingkan one size fits all policy. Apa yang kita boleh lakukan, Dr. Afi? Apa yang kita boleh lakukan untuk menambah baik ataupun meringankan beban yang dihadapi oleh guru-guru? Pada masa yang sama, kita mahu memberikan mereka lebih tanggungjawab, lebih autonomi untuk diktit. Tapi pada masa yang sama, mereka juga berdepan dengan banyak beban, penambahan beban kerja, pertukaran sistem dan sebagainya. Dan dalam pengalaman saya selalunya, saya sekolah biasa, sekolah rendah, sekolah menengah sebelum ni, saya lihat satu guru itulah dia ajar sejarah, dia ajar geografi, dia ajar bahasa Melayu. Kadang-kadang apabila dia sudah ditugaskan untuk ajar sejarah, barulah dia cepat-cepat ulang kaji sejarah sebelum dia nak ajar murid-murid dia. Jadi adakah ini menjadi satu kebimbangan kerana kita tidak ada individu-individu yang betul-betul berkepakaran dalam satu-satu subjek itu untuk mengajar anak kita? Jadi pertama kita kena pasti dulu bahawa dalam kita nak redesign or change kita punya sistem pendidikan ini, kita nak invest dekat mana dulu. We always treat bahawa sepatutnya anak-anak kita yang pergi ke sekolah ni has to be our client sebenarnya. Dia our client for their generation and also for the future. Jadi sebab itu pertamanya, walaupun kita bercakap, saya bersetuju tadi pandangan semua tentang decentralization dan konsep bahawa one size fits all ni dah tak boleh lagi
kita adapt atau adopt. Tetapi dalam masa yang sama, I think we really have to invest dalam soal bagaimana kita nak melatih guru-guru kita ni dan menyediakan mereka. This is not melatih mereka dari segi pengkhususan sahaja, tetapi mindset and how do they plan at the grassroots level. And it's also about leadership. Maknanya di peringkat sekolah itu sendiri, katalah guru besar, adakah mereka ini benar-benar telah diberikan ilmu yang cukup, the skill set to plan for the school. Mana before you really give the autonomy, ni satu hal. Autonomy must come with funding, must come with the ability to do decision. Adakah guru-guru ini telah kita sediakan? So it's not only about sama ada dia boleh ajar berapa banyak subjek. Sebahagian besar guru-guru ni pun nanti akan dipilih untuk memimpin. As they go higher in their grades dalam petak sekolah itu, mereka kena ambil tanggungjawab tu. Adakah Dr. Afif merasakan bahawa guru-guru sekarang sudah pun bersedia atau masih belum bersedia untuk diberi autonomi itu? Pada saya sebenarnya we should have done the decentralization tu long ago. Cuma it must come hand in hand with mestilah berjalan seiring dengan apa yang saya sebut tadi, training dan juga untuk kita fikirkan bagaimana memberikan mindset atau mindsetting kepada cikgu-cikgu ini supaya mereka ini juga ada that leadership skills tu di sekolah untuk buat planning. Saya ambil contoh mudah. Tadi saya berkongsi dengan Dr. Anwar sebelum bermula kita punya interview ni, wawancara kita. Di kawasan saya di Seberang Jaya, saya ada 11 sekolah rendah dan juga 7 sekolah menengah. Bila berlaku PDPR baru-baru ini, bila semua kena pergi atas talian, majoriti daripada discussion atau bila saya kumpulkan mereka secara digital, to get the meeting on board also, cikgu-cikgu pun menghadapi masalah ketika tu, nak bermesyuarat dengan saya. Apatah lagi anak-anak murid. Dan bila kita saya tanya apa masalah di peringkat kaum B. Ada pelajar memang langsung hilang daripada radar, langsung tak dapat bahan edaran yang sekolah sediakan, kita tak dapat nak kontak. Tetapi bila saya tanya balik, antara isu besar yang saya kena pasti dalam perbincangan saya dengan semua guru-guru itu adalah the planning. Kenapa saya sebut ini? Walaupun kita beri, sekarang ni masalah kita centralize. So bila kita tanya, oh tak apa, kita PPD dah decide. So PPD pula, kalau kita tanya PPD, di peringkat Jabatan Pendidikan Negeri dah decide. Di atas pula, oh tak apa, kawan-kawan kita di Putrajaya dah putuskan apa nak buat. So kita masih lagi menunggu. Instead of taking the proactive role as a leader at the grassroots level, adalah mereka ambil, tetapi pada saya belum cukup. I mean, I'll be very frank, pada saya belum cukup. Sebab macam saya sendiri, kebetulan anak saya bersekolah di sekolah kebangsaan. So I have vested interest, ada self-interest dalam hal ini. Jadi saya merasakan yang perlu adalah macam mana kementerian nak empower ni di peringkat kaum B ni, the school leaders. How do we empower them with the skill set, the knowledge, then only they can plan properly. Okay. Adakah contoh sekolah tu tak cukup cikgu matematik. So macam mana dia nak lobby supaya cikgu matematik yang datang ke sekolah tu, bukan cikgu bahasa Inggeris. Tapi bukankah ini dilakukan melalui penyusunan resources sumber penggantian guru-guru di peringkat PPD? Ini tidak dilakukan. Apabila guru tidak cukup, mereka meminta dan sebagainya? Betul, tapi sebab itu saya sebut tadi, how do we plan? Macam mana plan itu to coordinate daripada peringkat sekolah, bukan hanya dalam sekolah tu saja, tetapi sehingga kepada peringkat PPD, supaya kalau kata kita tidak, sekarang ni is centralized. Putrajaya will decide cikgu ni pergi ke mana. Not PPD has the right to ambil, kalau saya difahamkan lah. Bukan PPD sendiri yang hire cikgu tu untuk bekerja di PPD, kalau melainkan cikgu kontrak atau cikgu sandaran lah. Tetapi benda-benda ini saya rasa we have to really look at how we train our school leaders. Mana pemimpin di sekolah itu. Okey, Dr. Anwar, decentralization ini sesuatu yang kalian bertiga setuju dan mungkin ia perlu dilakukan dah lama dah, mungkin 20-30 tahun yang lepas, tapi hakikatnya ia tidak lagi dilakukan dengan secara efektif. Jadi kita perlu fikirkan untuk cuba melakukan decentralization ini sekarang, iaitu kita berikan kuasa, kebebasan yang lebih kepada guru-guru di peringkat setempat untuk bukan sahaja decide cara mereka mengajar dan sebagainya, cara mereka untuk mengendalikan sekolah, menjadi pemimpin dalam sekolah masing-masing untuk kita mencambahkan prestasi sekolah masing-masing itu. Tetapi kerana ia one size fits all, bagaimana
kalau ada satu kawasan yang gurunya belum bersedia untuk diberi autonomi, mungkin kurang dari segi ilmu, dari segi pengalaman, dari segi kemahiran dan sebagainya, mungkin untuk itu kita boleh lakukan di pusat bandar di Kuala Lumpur. Tapi di pedalaman, kalau kita biar dia orang lepas saja, mungkin akan jadi kucak kacir. Jadi bagaimana? Sebenarnya kita ada data sebenarnya. Sebenarnya kalau kita pergi ke hampir semua sekolah di Malaysia ni, memang ada guru yang ada kelulusan masters dalam pendidikan. Sarjana pendidikan ramai. Saya kebanyakan pelajar-pelajar sarjana saya daripada Sabah Sarawak. Daripada kawasan pedalaman. Mereka datang membawa berbagai-bagai isu dan kita berbincang case study dalam kuliah kita. Dan kita nampak isu itu mereka boleh selesaikan. Tapi mereka tidak ada kekuatan untuk membuat keputusan. Itu yang pertama. Yang kedua, soalan tadi, adakah guru kita bersedia? Sebenarnya 2018, Cambridge University, dia orang dah buat satu kajian peringkat global. 26 buah negara, termasuk negara kita, untuk melihat kesediaan guru kita, sejauh mana guru kita ni kompeten, kecekapan guru. Dan selepas kajian tu, datanya ada, saya ingat ada disiarkan dalam banyak media, didapati bahawa guru Malaysia antara guru yang terbaik di dunia. Betul. Terbaik dari segi komitmen mereka, kesediaan mereka mengajar lebih pada waktu yang ditetapkan, sedia mengeluarkan wang sendiri, kemudian sanggup belajar dengan duit sendiri. Maksudnya guru Malaysia adalah guru yang berada dalam keadaan yang sangat bersedia untuk melakukan penambahbaikan kepada sistem. Dari segi pengetahuannya, dari segi komitmen mereka, kajian-kajian menunjukkan mereka sudah bersedia. Soalnya, bila kita nak lakukan? Supaya mereka benar-benar merasai bahawa kerjaya ini adalah kerjaya yang mereka boleh lakukan sepenuh hati. Tanpa menunggu seperti yang YB Dr. Hafiz kata, menunggu arahan. Sedangkan mereka boleh melakukan dengan kepakaran mereka, dengan kesediaan mereka, dengan komitmen mereka. Adakah itu kekurangan proaktiviti itu juga akibat kurang motivasi YB Saddiq? Salah satu sebabnya adakah kerana mereka tidak dibayar sebegitu tinggi seperti yang mereka deserve? Saya rasa dia ada 4 perkara di sini. Pertama sekali, ni nak jawab sedikit. Kalau ada masalah untuk kita berikan kepercayaan, keyakinan kepada cikgu-cikgu yang mengajar di kawasan luar bandar. Realitinya, cikgu-cikgu yang memilih untuk mengajar di kawasan pedalaman, kawasan orang asli di Sabah, Sarawak, mereka ni adalah pemata negara. Kerana masa yang mereka luangkan dengan anak-anak jauh lebih panjang jika nak dibandingkan dengan cikgu yang mengajar di kawasan bandar. Kerana di kawasan luar bandar itu atau contohnya di kawasan perkampungan pedalaman, the time given to the children tu jauh lebih tinggi. Dan mereka ini adalah pemata yang perlu digilap dan perlu diberikan kepercayaan kerana mereka memahami masalah di kawasan tersebut jika nak dibandingkan dengan Putrajaya. Kedua di sini, saya rasa cikgu mahu ataupun PPD mahu diberikan autonomi tetapi tidak diberikan. Tadi kita dah dengar banyak perkara, adakah kita patut berikan ke tidak. Tapi contoh, kamu merupakan PPD yang jaga Ranau. Kamu tengok kawasan kamu mungkin kawasan hijau. Tetapi Putrajaya kata tutup semua. Atau Putrajaya kata semua kena buat atas talian. Walaupun kamu kata tak boleh, anak-anak di sini tidak ada laptop, tidak ada tablet. Internet agak teruk. Tetapi cikgu ataupun guru besar tidak ada pilihan. So maksudnya walaupun mereka sudah bersedia, mereka buat keputusan mengikut data, mereka tetap tidak diberikan autonomi tersebut. Dan ketiga, ini berkait rapat juga dengan pembayaran. Jika pembayaran boleh dikatakan setimpal, jika tanggungjawab cikgu itu difokuskan kepada tenaga pengajar sebagai cikgu, fokus mengajar subjek tersebut. Tapi saudara pun tahu, ibu ayah pun cikgu, sekejap ajar sejarah, lepas tu ajar bahasa Melayu, tu English, sekejap maths, lepas tu kena jadi cikgu koko, lepas tu kena jadi cikgu disiplin, tu kena jaga kena jaga sebagai pegawai keselamatan. Tak cukup cikgu. Banyak sangat. So tu gaji statik. Walaupun buat kerja tambahan ni, bertimbun-timbun, gaji tetap statik. Itu masalah di mana banyak orang komplain. Dan yang terakhir, kadang-kadang cikgu ni, dia sampai terpaksa keluarkan duit sendiri, photostat. Cikgu kena keluarkan duit sendiri. Ya, sekarang ada banyak cikgu terpaksa buat fundraising untuk beli laptop dengan tablet untuk anak-anak kerana anak-anak di peringkat sekolah tidak ada laptop dengan tablet tetapi kelas telah pun dilakukan atas talian. Ini yang akhirnya membebankan cikgu. Sebab itu saya yakin kalau kita desentralisasi, berikan lebih banyak kuasa dan kepercayaan kepada cikgu, guru besar, PPD dan pada masa yang sama kerajaan di peringkat pusat memberikan kelengkapan yang mencukupi in terms of internet connectivity, laptop, tablet, jurang digital dapat dikecilkan. Barulah kita akan ada koordinasi lebih baik, tapi rombakan itu perlu bermula dengan kita memberikan lebih banyak kepercayaan
kepada cikgu-cikgu. Okey, kita berhenti rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Kita akan berbincang dengan berkenaan dengan banyak lagi perkara, termasuk bagaimana kita ingin memastikan anak-anak kita, pelajar kita, kalis masa depan, future proof. Dan juga topik yang sentiasa menjadi perdebatan sejak beberapa tahun yang lepas, matematik dan sains dalam bahasa Inggeris. Itu selepas ini. Masalah yang kita hadapi sekarang termasuk pengangguran dan graduate unemployability ataupun ketidakboleh pasaran graduan-graduan kita tidak disumbang oleh satu sahaja isu. Tapi sudah tentu salah satu isu dan masalah yang paling penting yang perlu kita depani sejak beberapa tahun yang lepas pun adalah penambahbaikan sistem pendidikan kita. Yang dikatakan sangatlah ketinggalan zaman, outdated, terutamanya bila kita bercakap berkenaan dengan kerangka untuk menjadikan negara Malaysia ini berpendapatan tinggi dan selaras dengan revolusi perindustrian 4.0, digitalisation dan sebagainya. Adakah pelajar kita dan malah guru-guru kita bersedia untuk menyahut cabaran itu? Saya bersama dengan YB Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, Ahli Parlimen MUA, Dr. Anwar Ahmad, Pensyarah Pusat Kajian Pendidikan dan Kesejahteraan Komuniti Fakulti Pendidikan UKM, dan Dr. Afif Bahardin adalah Ahli Dewan Undangan Negeri atau ADUN Seberang Jaya. Setelah tadi kita dah bercakap berkenaan dengan masalah terbesar yang kalian tiga ni kira adalah masalah terbesar dalam sistem pendidikan kita, iaitu kita tidak ada decentralisation. Pemberian lebih banyak autonomi, kuasa dan kebebasan untuk guru-guru di peringkat lokal untuk membuat keputusan sendiri kerana mereka terbelenggu dengan keputusan yang dibuat oleh Putrajaya yang tidak semestinya betul ataupun tepat. Terutamanya kalau kita mengambil kira keperluan setiap kawasan yang berbeza. One size doesn't fit all. Saya nak fokus juga kepada prioriti pendidikan kita. Saya nak mula dengan YB Saddiq. Adakah kita terlampau fokus kepada kecemerlangan akademik dan kita kejar kelulusan atas kertas? Itu obsesi kita. Sewaktu saya membesar, mak mesti cakap, bapak mesti cakap UPSR kena dapat 5A. PMR kena dapat 8A. Kalau tak, kira fail, tak berjaya. Is this our standard of success now? Should it be? Itu memang Asian mindset thinking tu memang ada. Sebab tu kalau dapat 90, ibu katanya kenapa tidak dapat 100? Very high expectation. Tetapi standardized testing tu agak bermasalah lah. Sebab tu kita lihat sebelum ni bawah Dr. Mazli, dia telah pun from time to time kurangkan daripada UPSR, PT3 sebelum tu PMR, di mana kita buat portfolio based assessment, di mana cikgu-cikgu akan menilai secara menyeluruh bukan saja mengikut peperiksaan pada akhir tahun. Saya rasa itu adalah keputusan yang agak baik. Tetapi besides that, kita lihat, kalau kita lihat daripada segi sistem pendidikan kita yang sedia ada, we are way behind other OECD countries. Sebagai contohnya, kita lihat daripada segi PISA ranking, kita masih secara purata jauh lebih rendah jika nak dibandingkan dengan kadar purata OECD nations. Jika kita nak bandingkan dengan negara jiran, Singapura telah pun diunjurkan di mana kita 3 tahun terkebelakang. Contoh, kalau anak itu berumur 15 tahun, nak dibandingkan dengan anak di Singapura 12 tahun. Kita 15 tahun. Itu agak bermasalah. We go deeper. Kita lihat daripada segi kadar masa yang diperuntukkan bagi subjek-subjek tertentu. English di Singapura 31% masa diperuntukkan untuk subjek bahasa Inggeris. Di Malaysia hanya dalam 19 ke 21%. Maths contohnya, di Singapura 22%, di Malaysia hanya 13%. Sains, OECD countries dalam 9% ke 10%, di Malaysia 5 ke 6%. Maksudnya subjek-subjek teras yang teramat penting tidak diberikan perhatian yang sewajarnya. Sebab itu kita tanya, akhirnya kenapa kita tidak dapat cipta peluang pekerjaan yang berkualiti tinggi? Kenapa pelabur-pelabur luar tidak ingin pilih Malaysia sebagai destinasi jika nak dibandingkan dengan negara lain? Isu-isu ini adalah isu asas yang harus diselesaikan, tetapi perlu ada political will to reform the education system. Apa subjek-subjek yang tidak diperlukan lagi atau perlu diberikan option, bukan diwajibkan? Apa subjek yang tidak diperlukan lagi? Ini contohnya. Ini bukan saja di peringkat sekolah kebangsaan, sekolah menengah, termasuk di peringkat universiti. Kenapa di peringkat universiti? Kalau seorang law student perlukan sekurang-kurangnya 5 tahun. Setahun asasi, 4 tahun ijazah. Tetapi di UK contohnya hanya perlu 3 tahun. Kita lihat ada subjek-subjek yang dimandatkan oleh universiti, ada dimandatkan oleh Senate, Board Senate, ada juga dimandatkan oleh federal government. Walhal sepatutnya kita perlu ikut dari segi employability. Kenapa ada lagi subjek keagamaan, subjek ikut bahasa, walaupun kita tak ikut kepada employability index,
sampai ke satu tahap. Dia sangat panjang, kelas daripada pagi sampai ke malam, tapi 5 tahun belajar, kos pun jauh lebih tinggi, beban hutang pun lebih tinggi, tetapi bila keluar, you are unemployable. Sebentar. YB mengatakan bahawa subjek-subjek keagamaan dan bahasa tidak perlu dan tidak relevan dalam Saya kata di kurikulum universiti. Di universiti. Di universiti khususnya. Kalau kamu masih tidak dapat memahami bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sampai ke peringkat universiti masih tak boleh cakap bahasa Melayu, itu jelas menunjukkan kamu gagal untuk mendidik bahasa atau penguasaan bahasa di peringkat sekolah. Ya. Sampai ke satu tahap di peringkat universiti kita masih nak ajar pendidikan moral, civic. I mean, these are adults dah lebih 18 tahun. Walhal kalau kita lihat negara maju, 3 tahun dah boleh graduate. Kos pembelajaran jauh lebih rendah. The additional 1 or 2 years boleh dapat internship, bekerja. Dia dah boleh bayar hutang. Ya? Tapi di Malaysia perlukan sekurang-kurangnya 5 tahun. Selalunya 6 tahun kerana asasi kadang-kadang jauh lebih tinggi. Kita perlu, we need to have an honest auditing of our subjects and courses. Kursus-kursus yang akhirnya tidak dapat mencipta pekerjaan. This is where, contoh, PTPTN ataupun pihak scholarship perlu menilai semula. Should we? Taja. Ya? Sepatutnya kita fokus kepada kursus-kursus atau bidang kursus yang akhirnya boleh dapat pekerjaan yang berkualiti tinggi untuk anak muda tersebut. Khususnya apabila kerajaan pada hari ini telah pun mensubsidikan lebih 70 ke 80% kos pendidikan salah seorang anak muda tersebut. Again, saya tekankan, kalau tidak ada political will, yalah mungkin orang kata, oh, you nak cakap benda sensitif ni. You don't have the political will, kita jauh ke belakang dengan negara-negara lain. Bila dah kalah baru menyesal. Kita sentiasa terbuka dengan berbagai perspektif yang berbeza, sebab itu kita mengadakan dialog. Tidak ada apa yang kontroversi asalkan ia ada isi khasnya untuk penambahbaikan masyarakat. Saya nak alihkan kepada Dr. Anwar selaku seorang pensyarah universiti. Setuju atau tidak seruan YB Saddiq, subjek-subjek keagamaan dan bahasa tidak relevan untuk ada dalam silibus universiti, peringkat universiti? Okey, terima kasih. Saya melihat begini, ada dua perkara. Yang pertamanya adalah ilmu pendidikan ataupun belajar di mana-mana peringkat tu dia sebenarnya nak menjadikan manusia tu, tapi level dia tidak sama daripada sekolah rendah. Manusianya ada dia punya bentuk matlamat pendidikannya, sekolah menengah, begitu juga dengan universiti, dan di setiap peringkat itu kemenjadian, ini perkataan yang selalu digunakan oleh kemenjadian ini digunakan bahawa pendidikan itu mesti melahirkan individu tu. Jadi kalau kursus universiti, isunya begini, dia bila berlaku COVID ni dan juga bila berlaku ekonomi yang semakin tidak begitu stabil ni, pengangguran meningkat, terutama di kalangan belia 10%, hampir 10%, kalau national punya unemployed dalam 5%, tapi belia tu sendiri sampai hampir 10 ke 12%. Jadi bila isu pengangguran tu timbul, maka orang mula mencari tempat di manakah silapnya lah. Dan selain daripada ekonomi yang menjadi faktor utama, salah satunya adalah kursus. Kalau kita tengok data pengesanan graduan, kita dapati bahawa memang ada kursus-kursus, memang ada program-program yang mempunyai bilangan pengangguran yang lebih tinggi, peratusan dia. Kursus yang berkaitan dengan pengajian Islam, kursus berkaitan dengan sains sosial, dan juga sains tulis, biologi, kimia ni. Jadi kursus ini memang perlu dilihat macam YB sebut tadi, tentang bagaimana dia boleh meningkatkan kebolehpasaran itu. Sebab kursus ni dia orang belajar macam belajar kimia, dia pure chemistry, kimia kan. Jadi dia nak bawa benda tu ke pasaran tu. Begitu juga dengan sains sosial, dia belajar sejarah, dia belajar antropologi, sosiologi, macam mana dia nak bawa benda tu dalam karier. Itu yang diperlukan oleh pihak pengurusan universiti untuk memberi nilai tambah kepada kursus sebegini. Tapi ada kursus-kursus lain yang tidak menjadi isu. ICT, kursus-kursus kemahiran, engineering dan sebagainya tidak menjadi isu. Adakah ada banyak kursus di peringkat universiti yang sebenarnya sudah tidak lagi relevan dan boleh dimansuhkan secara keseluruhannya serta-merta, tapi pihak universiti masih lagi takut? Sebenarnya amalan dia setiap 3 hingga 5 tahun kita memang membuat audit. Dan audit ni kita mengambil kira termasuklah audit daripada industri. Jadi majikan memberi respon dan dia kata kursus, so kita selalu mereview semua program. Jadi kalau tanya saya pada hari ini, semua kursus di universiti awam khususnya telah diaudit.
Tapi Prof, mengapa masih ada lagi kursus-kursus yang kadar penganggurannya tinggi seperti yang Prof ada sebut tadi? kursus-kursus yang tujuan dia bukan untuk career. Dia ada kursus-kursus yang memang dibina untuk misalnya falsafah. Itu untuk kemenjadian yang saya sebut tadi tu. Ada nilai-nilai yang seimbang antara menghasilkan seorang pekerja yang mahir dengan seorang warga negara yang baik. Okey. Jadi ada kursus-kursus yang memang kita kekalkan untuk memastikan mereka memahami tentang kenegaraan dan sebagainya. Tapi kekhawatiran saya adalah ini. Kerana saya berasa selamat untuk kita andaikan bahawa semua pelajar peringkat universiti, mereka ambil apa sahaja kursus, andaian mereka adalah kursus itu boleh dijual atau boleh diguna pakai untuk cari kerja. Jika Prof sebut ada banyak kursus-kursus di universiti awam kita, bukan untuk mencari kerja. Adakah graduan-graduan ini, enroll kursus-kursus ini, adakah mereka tahu ini masa depan mereka ataupun mereka tak tahu sebenarnya? Boleh saya cakap sikit je? Ini masalahnya, dan masalah Malaysia hadapi agak sama dengan apa yang berlaku di Amerika Syarikat, ya. Di mana jika kamu tidak dapat tawaran ke IPTA, daftar UPU tidak dapat, selepas itu akan ada tawaran daripada kolej swasta yang kata, alhamdulillah kamu telah pun ditawarkan tempat untuk belajar kursus ABC. Walhal employability kursus ABC itu bawah 30%, bawah below 50%. Sangat teruk. Tetapi alhamdulillah juga kamu boleh mohon PTPTN dekat sini. Dan terus akan dapat PTPTN, tambah hutang, belajar 4-5 tahun kerana banyak kursus-kursus tambahan kamu kena ambil walhal tidak bantu langsung dalam bab pekerjaan, dan bila keluar hutang 50 ke 100 ribu ringgit. Tidak ada pekerjaan. Itu masalah bermula kalau kita tidak jujur dalam kita sentiasa semak apa kursus-kursus bidang-bidang yang mungkin tidak diperlukan lagi, atau kalau betul mereka nak ambil sebab tujuan minat, kita kena hormati. Tapi tak adalah kita nak tolong subsidikan 80%. Lebih baik kita subsidikan kepada lagi seorang anak muda yang mungkin tidak boleh dapat pekerjaan kecuali kalau dia ada ijazah tersebut. Kalau mereka ambil sebab minat mungkin tak apa kerana mereka memang secara sukarela ambil kursus itu. Tapi saya nak masukkan juga Dr. Hafif dalam perbincangan ini. Dr. Hafif adalah produk MRSM dan sebagainya dan melalui sistem ini. Adakah wujud kekhawatiran bahawa kebanyakan murid kita sebenarnya yang masuk dalam kursus-kursus yang tidak ada kadar hiring yang tinggi ini, mereka tak tahu benda tu. Dan mereka expect saya ambil, saya akan dapat kerja, mungkin sedikit susah. Tapi hakikatnya adalah sememangnya kadar pengangguran untuk kursus itu adalah tinggi dan mereka tidak tahu. They don't know what they're getting into. Saya merasakan sebenarnya ini sebahagian daripada kesukaran yang kita hadapi atau trend yang kita hadapi bila dalam keadaan negara membangun sebelum ini. Maka tendensinya adalah kita akan pergi fokus kepada kursus-kursus yang menjurus ke arah pembangunan, arah science based. Even bila saya sendiri, pengalaman saya sendiri, the options that been given in front of me di hadapan saya oleh ibu bapa saya is all the science and technical punya courses. Tidak macam tadi yang Prof sebut tentang falsafah apa semua. Masalah dia sekarang ni yang saya rasa kita perlu tengok balik kepada perbincangan kita pada hari ini adalah macam mana kita nak menjadikan balik sistem pendidikan kita ini fokus balik kepada klien kita tadi, which is the learners yang nak belajar ni. Anak-anak kita yang nak belajar ni. Masalah kita, saya lihat, sebab tu saya sebut tadi, bila kita ada the mentality of one size fits all these problems happen. Pada saya, kerajaan dah mendiktatkan, dah meletakkan bahawa syarat dia, okey, kita nak melahirkan engineer banyak ni. Maka semua pun pergi. Masa tu kita, masa saya nak tu, wawasan 2020 ICT. Semua orang pun nak buat kursus ICT. Kalau kerja doktor, confirm dapat kerja. That was during my time. Now, you masuk buat kursus perubatan, you graduate, belum tentu you dapat kerja. So, jangan kata kursus yang you kata tadi kursus yang tak berapa popular atau apa falsafah ke apa. Doctors, nowadays, kena tunggu setahun setengah untuk nak dapat masuk posting as a houseman. This is the problem. To match between the industry dan juga employability of our graduates. Tetapi back to the discussion of education tadi adalah kemenjadian ini yang Prof Doktor dah point out tadi bahawa how do we prepare generasi kita ni to be able to make decision for themselves. Dan dalam masa yang sama, adakah sekolah itu conducive enough? Sebab sebahagian besar yang kita belajar di sekolah, ya kita hari-hari tengok textbook. Tetapi sebahagian besar yang saya ada hari ini adalah saya belajar daripada pengalaman saya ketika bersekolah. Things that I do beyond the textbook. Dari segi saya terlibat dengan aktiviti co-curriculumnya, my interaction with the teachers, with other kawan-kawan yang lain,
Jadi benda-benda ini sebab tu saya sebut tadi we have to focus back to the children atau anak-anak kita yang pergi ke sekolah. Sebab itu sekarang ni bila saya sebut one size fits all ini. Contoh automatic sekolah kita sekarang darjah 1 masuk darjah 2, darjah 2 masuk darjah 3 sampai darjah 6. Form 1 automatic sampai form 5 dia akan masuk sekolah. Sebab kita dah wajibkan. Sekolah menengah mungkin tak sangatlah tapi form 1 sampai form 5 dia akan terus saja. Dia tidak mahu one size fits all bermaksud adakah maksud ada saya, flexibility dalam model itu? Sepatutnya sekarang ni kita ada keberanian untuk ada flexibility. Kalau budak tu umur 13 tahun tapi dia tak boleh nak grab lagi the idea dia dalam sekolah menengah, why we force him to go form 2? Betul, orang akan argue kata nanti nampak dia tercicir, tetapi bila kita dah biar dia tercicir pada form 1 sampai form 5 dia akan tercicir. Kita ada kelas pemulihan sekarang. Tak cukup bagus itu? Saya tak tahu ada is it tak cukup efektif enough atau tidak. Saya ambil contoh ada dulu waktu saya jadi ex-sekolah bandar di Pulau Pinang. Kita ada program dibuat di bawah Giat Mara yang mana mereka yang memang langsung dianggap tercicir lah. Dia langsung dah tak mau belajar, tak mau SPM apa semua ni. Tapi dia minat buat benda lain. So apa yang berlaku, Giat Mara buat program dengan sekolah, mereka siapkan bengkel, dia buat training tu sebelah petang. So by form 4, dia dah masuk training itu. By form 5, dia dah dapat SKM. Tahap 3. Sebelum dia habis SPM. Kemahiran tu. Dah ada kemahiran. So, mereka ini, kita dapat kena pasti, jadi mereka ni dimasukkan ke aliran itu. Dan mereka disyaratkan, okey, dia masih kena ambil SPM, untuk accommodate yang wajib tu, SPM, bahasa Melayu apa semua. So, pagi wajib pergi kelas. You tak pergi kelas pagi, you tak boleh masuk bengkel petang. So, this what happened. Tetapi benda itu, decision itu dibuat di peringkat Kaumbi. What is needed at that school. Kalau contoh tadi, Saudara Sadiq sebut daerah Ranau. Tak payah sebut daerah Ranau. Seberang Jaya pun, tak semua is well connected. We internet. Jadi kalau you kata, bahkan bila saya berbincang dengan guru-guru besar, mereka mengatakan, kita tak payahlah PDPR ni, kita bagi je budak datang sekolah. These are ideas yang diorang ada, dan diorang nak benda tu boleh implemented, tetapi bila kita tak ada that level of empowerment, akhirnya kita bercakap soal empowerment, kita nak empower society, tapi cikgu kita yang diberikan amanah untuk ajar anak-anak kita ni pun kita tak nak empower, the learned also kita tak nak empower, how do we expect the society to be empowered? Okey, dua perkara utama yang saya garap daripada hampir sejam kita perbincangan ini adalah autonomy, decentralization dan juga one size doesn't fit all. Itu saya minat untuk dalami dengan lebih lanjut apa penyelesaian kepada dua masalah ini yang sudah kita hadapi dah mungkin berdekad lamanya. Itu kita akan lakukan dalam segmen seterusnya. Kita berhenti rehat seketika. Dialog 3 Penjuru kembali selepas ini. Kembali bersama Dialog 3 Penjuru, saya Luqman Haris. Ini adalah masalah yang kita sudah bincang dan debat sudah lama. Sistem pendidikan kita, adakah ia masih relevan atau tidak? Adakah ia menghasilkan murid graduan yang senang dipasarkan untuk mendapat kerja-kerja yang bagus, yang dapat menjamin negara menjadi negara maju berpendapatan tinggi dan kita mempunyai modal insan yang bagus. Sejak hampir sejam lepas, saya bincang dengan 3 orang panelis saya yang memberikan idea-idea yang sangat bernas. 2 intipati utama yang kami garap adalah decentralization, iaitu guru patut diberi kuasa lebih, autonomi lebih, kebebasan lebih untuk menentukan lebih banyak benda di sekolah mereka kerana mereka lebih mengetahui seringkali daripada apa arahan yang datang daripada Putrajaya di peringkat pusat. Yang dua adalah one size doesn't fit all. Kita mengenakan apa orang cakap, kita pukul rata model untuk semua murid. Ada murid yang lebih lambat daripada yang lain, ada murid yang lebih cepat, ada murid yang lebih cenderung untuk ke teknikal dan kemahiran, ada murid yang cenderung untuk ke akademik. Tapi kita force fit model ini pada semua murid. Akademik, anda perlu dapat banyak A, anda perlu score. That's the definition of success. Adakah itu kesilapan kita? Dan yang pentingnya, bagaimana kita selesaikan? Istilah yang sering dilontarkan adalah political will. Kita perlu ada political will untuk ubah perkara ini. 2 perkara ini untuk menambah baik sistem pendidikan kita, menambah baik masa depan anak-anak kita. Saya akan tujukan soalan ini kepada YB Afif dan Dr. Afif dan juga YB Syed Saddiq. Kerajaan sekarang, mereka berkuasa. Adakah mereka ada political will untuk mengubah perkara ini?
Saya ingat fokus dalam kerajaan sekarang yang dipimpin oleh Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin juga, selain daripada nak berhadapan dengan situasi COVID ini, pandemik COVID-19, salah satu yang Tan Sri Muhyiddin sendiri sering tekankan adalah soal pendidikan juga. Sebab tu antara isu-isu tentang PDPR semua ni sangat dekat kepada beliau, dan saya difahamkan yalah, Tan Sri sendiri ketika menjadi Menteri Pendidikan pernah come up with blueprint untuk mentransformasikan pendidikan negara. Isu dia sekarang, it's not only about political will, it's also about whether kita dari segi koordinasi dan juga dari segi policy kita, adakah kita mahu melakukan perubahan itu dengan sungguh-sungguh. But that's political will. Yalah, pertamanya, we have to be very innovative in approaching the policy. Kita keep asking dan mengajak bahawa kita kena inovasi, kita kena ada daya untuk inovasi, daya kreatif apa semua. Tetapi adakah polisi kita sendiri membenarkan itu? Sebab pada saya, kalau kita punya sistem pendidikan tidak encourage itu, innovation among the students, among the teachers, dan akhirnya balik-balik kepada empowerment lah. Ya? Dan kalau ini tidak dibuat dengan sesungguhnya, dia akan, sampai bila kita akan masih ada wawancara ni? Adakah kerajaan ada political will untuk melakukan perkara ini? It's not only about the politician. It's about the whole system. Which is built by the politicians. Maksud saya, at the ministry level, adakah di peringkat kementerian, di apa kita panggil, sebab you kena faham, I mean, dulu Pakatan Harapan Perintah 22 bulan pun antara struggle terbesar untuk melakukan perubahan adalah within the civil service. The system itself. Betul, tukar political masters, bertukar menteri, bertukar Perdana Menteri. Tetapi adakah di peringkat civil service, di peringkat kementerian itu sendiri, adakah perubahan itu boleh berlaku dengan sedrastik yang kita mahu? This is the challenge. Sebab pengalaman saya sendiri 7 tahun menjadi eksekutif di Pulau Pinang. It's not easy to change within the government if you are working within the system. Tapi sekurang-kurangnya saya setuju dia tak akan mengambil masa semalaman. Tapi Betul. Sekurang-kurangnya adakah kerajaan ini meletakkan kita di landasan yang betul untuk mengubah perkara ini? At the moment, kalau kita lihat in term of adapting to the new normal, sebab kalau saya nak cerita 5 tahun, 10 tahun punya daripada sekarang, saya tak boleh nak kata sebab kita tidak ada change of subjects, change of syllabus yang berlaku sekarang ini. Yang berlaku sekarang ini adalah dari segi approach macam mana nak mengajar, which masalah yang saya nampak sekarang, yang saya lebih risau sekarang ni adalah macam mana interaction anak-anak kita ini 5 tahun, 10 tahun pada sekarang. Because they do not, macam saya sebut tadi, they do not have the same experience as we are when we go to the school. PDPR perlu belajar online dan sebagainya. Belajar online, dia tak ada interaction dengan kawan-kawan, dia terpaksa interaction dengan cikgu lain, the amount of interaction is lesser, tak ada aktiviti co-curriculum. Benda-benda ni dah different. So, sebab tu saya sebut pada kita pada umur yang muda. So sebab itu saya sebut tadi, the innovation of whether within the ministry, do they going to innovate the syllabus? Whether they going to innovate adakah mereka akan mengubah mata pelajaran ini, approach pendidikan ini untuk supaya anak-anak ini 5 tahun 10 tahun pada sekarang dia akan menjadi. Okay. Saya akan pergi sekejap ke Wabi Sadiq sebelum saya pergi ke Dr. Anwar. Wabi Sadiq, ya. Ramai yang mengatakan yang sering dilontarkan adalah kerajaan Pakatan Harapan berkuasa tidak lama, 22 bulan. Tapi adakah apa yang kita nampak dalam masa 22 bulan itu menunjukkan political will untuk mengubah sistem pendidikan seperti apa yang kita bincang ni? Saya berbeza pendapat sedikit dengan Dr. Afif. Saya tahu ada beberapa kementerian atau menteri ada masalah dengan idea reformasi di peringkat kementerian, tetapi di Kementerian Belia Sukan saya tak ada masalah langsung. Kenapa? Kita berikan kepercayaan penuh kepada penjawat awam, dan apabila kita berikan keyakinan penuh, mereka akan bekerjasama dengan kita. Jangan kita membina tembok awal-awal untuk memisahkan kita. Di KBS contohnya, apabila saya berikan kepercayaan yang lebih tinggi, contoh, kontrak tak ada satu pun pejabat menteri ataupun pegawai menteri masuk campur. Semua diberikan kuasa kepada jawatan kuasa tender kementerian. KBS sebelum ni indeks rasuah salah satu tercorot, terus jadi salah satu yang terbaik. Bukan itu saja, pelaksanaan program. Sebelum ni kita subkontrak kepada kontraktor luar. Kita panggil Western Consulting Firm, McKinsey, semua bayar berjuta-juta ringgit untuk laksana program. Saya tidak percaya kepada mereka, saya berikan kepercayaan kepada penjawat awam. Mereka laksanakan program standing daripada segi kualiti, tapi kosnya 10% daripada jika kita berikan kepada kontraktor luar. Bagaimana kita nak berikan keyakinan kepada penjawat awam, kita beritahu mereka, you just there, tetapi pelaksanaan
kita beri orang lain. Kontraktor luar. Daripada segi idea, kita subcontract kepada Western consulting firms. Where is the trust? Saya yakin dalam bab pendidikan, benda sama juga. Kita boleh bawa perubahan, but it must be political will. Saya ingat usul undi 18. Ya? Orang kata mustahil. Kamu tidak ada sokongan 2/3. Politik tak boleh. Penjawat awam mereka kata, oh perlu 1 tahun. Kita perlu buat kajian semua. You show leadership. Ya? Saya kata, walaupun mungkin sekarang tidak popular. Masa tu orang kata, kurang 50% yang sokong. Sekarang kita boleh lihat apabila kerajaan buat U-turn, lebih ramai kutuk kerana mereka telah pun memahami betapa pentingnya perkara tersebut. How do you do it? You show leadership. Saya berjumpa, bukan saya harap mereka datang saya. Saya pergi jumpa dengan pegawai-pegawai di Peguam Negara. Jumpa dengan pihak SPR. Satu persatu menteri jumpa. Pujuk penjawat awam. This is the best way forward. Jumpa rakan-rakan pembangkang. It can be done. But you must show leadership. Jangan kita kata, kita sudah cuba lakukan satu, kita bincang dengan mereka, you do it. Itu dah. You know, you take a back seat. Sebab tu saya percaya, iltizam politik tu wajib ada, dan selepas itu jangan kita berikan arahan dan harapkan orang ikut je. Pujuk mereka daripada atas sampai ke bawah, pastikan mereka merasa seperti mereka ada kerusi dalam bab buat keputusan. Bukan saja mereka dengar kena buat. If we do that, I'm very sure penjawat awam di Malaysia adalah salah satu terbaik sekali. Kerajaan, the government of the day, tak kisah kerajaan apa, akan sentiasa mendakwa mereka ada political will untuk mengubah. Sama ada kerajaan Perikatan Nasional maupun kerajaan Pakatan Harapan. Saya mau tanya kepada Dr. Anwar yang menjadi pemegang taruhnya. Kerana ini adalah politician dan kerajaan yang mereka mengatakan mereka lakukan segala yang mungkin untuk membuat perubahan, tapi yang akan rasanya adalah orang-orang seperti Dr. Anwar dan sudah tentu kita semua, anak-anak kita. Daripada dalam universiti IPTA khasnya, adakah doktor merasakan setakat ini ada cukup kemahuan politik untuk mengubah masalah-masalah yang kita hadapi sekarang? Khasnya yang dua tu, decentralisation dengan juga one size fits all tu. Berada di tengah-tengah antara dua. Itu sebab kita letakkan tengah-tengah. Baik, begini. Tentang political will ni, kita adalah negara yang mengamalkan centralized system. So, kalau dalam mana-mana struktur politik yang centralized, political will is the most lah. Kalau kita dah decentralize, masyarakat terlibat dengan sekolah, ibu bapa involved dalam PIBG dengan apa tinggi pelibatan, then the political will tu akan dapat dikurangkan sebab pelibatan komuniti tu akan membantu memudayakan perubahan. Tapi dalam konteks kita ni, political will pada saya yang terbesarlah yang mengaruhi apa perubahan yang kita nak buat. Baik, itu yang pertama. Yang keduanya, untuk meyakinkan ahli politik, sebab mereka mempunyai kefahaman dan juga perspektif sendiri tentang apa yang perlu berubah, terutamanya sejauh mana memberi kepentingan kepada politik, kan? Itu adalah perkara-perkara yang mesti diambil kira oleh seorang ahli politik, terutama pemimpin di peringkat kementerian. Sebab tu masyarakat, ahli akademik, pengkaji kena meyakinkan mereka bahawa perubahan-perubahan itu perlu. Misalnya contohlah, sekarang kita bercakap tentang AI. Machine learning, AI ni. Kajian menunjukkan sampai tahun 2030, sumbangan pendanaan ataupun kita boleh menghasilkan kekayaan di peringkat global 16 trilion. Maksudnya kalau kita terlibat dengan industri AI ni, kita akan menjadi sebahagian daripada pemain yang dapat mengambil sedikit daripada 16 trilion yang dikatakan akan wujud daripada industri ini. Tapi kalau kita tak terlibat, anak-anak kita tak disediakan dengan pendidikan AI, sekolah kita pun tak ada robotik, tak ada otomasi, tak ada apa, ada buku teks saja misalnya. So bagaimana kita nak terlibat dengan industri yang 2030 ni menjanjikan satu peluang yang besar? Dua isu yang saya nak tanya kalian bertiga. Kita buat macam quick fire round lah. Tapi kita ada 5 minit je tinggal. So, quick fire round, dua isu saya akan tanya semua. Pertama sekali, YB Saddiq. PPSMI, pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris, sokong ataupun tidak dan mengapa? Saya sokong DLP, Dual Language Program, jalan tengah. Tadi kita bicarakan tiga-tiga setuju, kita perlu ada proses desentralisasi. Ada sekolah bersedia, ada sekolah yang tidak. DLP adalah jalan di mana kita kuasakan, sekolah boleh lakukan keputusan. Adakah is it maths and science in English atau adakah ia dalam bahasa. Tetapi yang penting, yang wajib kita perlu akui, di Malaysia ini penguasaan bahasa Inggeris itu masih lemah dan boleh diperbaiki. Tadi saya diberikan dari segi peratusan peruntukan masa di negara-negara maju, termasuk di Singapura, walhal English dah baik.
31%. Di Malaysia masih dalam lingkungan 19 ke 21%. So sebab itu kita perkasakan bahasa Melayu, tapi kita perlu akui bahasa Inggeris masih lemah. Sebab itu 64% majikan di Malaysia bila ditanya apa masalah utama, penguasaan bahasa Inggeris. Kalau kita tidak akui itu bermasalah, we are kidding ourselves. Dan masalah lebih besar akan berlaku. Okey, Dr. Anwar. Quick fire round. Baik. Pengajaran bahasa sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Saya tak setuju dengan PPSMI dan saya lebih tak setuju dengan DLP. Okey, kenapa? Dan saya setuju supaya mata pelajaran bahasa Inggeris itu dipertingkatkan, ditingkatkan keberkesanan dia. Kajian oleh ramai pengkaji menunjukkan PPSMI ini telah menyebabkan ramai pelajar yang terkandas. DLP pula adalah isu bila sekolah memilih. Kita lihat dalam sekolah itu ada kumpulan pelajar yang akan menguasai bahasa Inggeris, ada kumpulan pelajar yang tidak menguasai bahasa Inggeris. Kalau kita, sebelum ini kita bercakap jurang pendidikan itu antara bandar luar bandar, DLP menyebabkan berlaku jurang dalam sekolah. Antara satu kumpulan yang menguasai bahasa Inggeris yang baik, mereka akan melakukan aktiviti dalam bahasa Inggeris dengan kumpulan yang tidak menggunakan bahasa Inggeris. Dia ada jurang kat situ. Jadi saya rasa dari segi sosiologi, dari segi sosialisasinya, interaksinya dan juga keberadaan pelajar di sekolah tu dia akan berlaku dualism. Okey. Terima kasih. Okey, Dr. Afif, secara ringkas soalan sama. Saya setuju 100% dengan Dr. Anwar tadi. Dan saya ada pendirian yang sama. DLP dasar kerajaan sekarang tu. Dah, sabar. I mean, I'm not talking as a ni. Okey, bagi dia ruang. Bagi dia ruang. Sebab apa? Sebab saya daripada awal memang antara yang menentang PPSMI. Sebab to me, untuk saya, yang nak belajar, kalau kita nak belajar bahasa, we have to learn the language. So, bahasa ni adalah soal identiti. Kenapa kita belajar bahasa Melayu? Kerana identiti kita sebagai bangsa Malaysia, kita kena ada bahasa Malaysia. You nak belajar bahasa Inggeris, bukan belajar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. You have to teach them English literature. Ajar mereka baca buku English, novel English to be lebih baik bercakap dalam bahasa Inggeris. Bukan belajar formula matematik untuk jadi pakar dalam bahasa Inggeris. Sebab tu matematik, sains dan semua ni adalah konsep. Konsep tak berubah. Bagaimana dengan istilah-istilah dan terminologi Tak saintifik berubah. dalam bahasa Inggeris? Iyalah, terminologi you can learn. Dulu, Dewan Bahasa ada satu kamus terminologi on sciences. Dan kejuruteraan semua ada. Budak darjah 3 baca. That doesn't matter. You have to put that in the education system. Sebab tu pada saya, you nak belajar bahasa, belajar bahasa. Saya tidak belajar bahasa Inggeris dengan matematik dalam bahasa Inggeris, saya belajar bahasa Melayu. Saya masih lagi boleh faham juga apa yang profesor di US tulis tentang Berkenaan dengan istilah saya nak cadangkan kalau boleh Astrawani buat siasatan sedikit. Siapa yang bantah DLP PPSMI ni, tolong lihat ahli-ahli politik khususnya yang kaya raya ini, mana mereka hantar anak-anak mereka? Sekolah mana? Saya bukan kata Dr. Afif. Saya hantar yang lain. sekolah kebangsaan. Lihat. Kebanyakan sekolah antarabangsa, saya Sadiq bangkitkan private benda school. ni. Sebab itu adalah isu di mana saya, anak-anak mereka boleh fasih bahasa Inggeris, bahasa-bahasa lain. Akhirnya ada comparative advantage. Ya, anak-anak kita kata di luar bandar kampung, bagaimana kita nak tolong bimbing mereka. Majikan kata 64% perlu penguasaan bahasa Inggeris. Sebab tu kita jadi popular, tetapi akhirnya masa depan pendidikan itu the summary that we should have hari ini adalah macam mana kita nak menjadikan education system kita ini atau sekolah kebangsaan, sekolah national school ini kembali menjadi pilihan masyarakat. Okey, secara ringkas, quick fire round yang dua, nombor 2 untuk semua. Sekolah vernacular, sokong atau tidak? Saya Itu Perikatan Nasional sekarang. Dia pada saya itu dah jadi satu perkara yang dibincangkan hangat dah selama ni. Ada sekolah. Penilaian Dr. Afif? Saya lebih merasakan bahawa walaupun ada sekolah jenis kebangsaan Cina, ada sekolah jenis kebangsaan India, tetapi akhirnya yang diajar di sekolah tu yang lebih penting adalah di peringkat sekolah menengah tu akhirnya semua ada balik. Dan education tu, sebab tu saya kata tadi, bahasa tu penting. Apa silibus yang kita ajar tu untuk create national identity. So it's not about sama ada kita nak segregate. Sebab kalau kita mula bercakap soal sekolah Cina, sekolah India, kita nak semua satu streamline. Macam mana sekolah aliran agama? Okey, maaf kita dah habis masa. Saya kalau boleh saya nak dapatkan lebih banyak penerangan lebih panjang, tapi kita perlu hormat Dr. Anwar Waibi Sadiq. Dr. Anwar pun secara ringkas, sekolah vernacular sokong atau tidak? Saya tak ada masalah dengan sekolah vernacular. Sebagai sebuah sistem yang terbuka, kita kena bersedia untuk menerima kepelbagaian tu. Kalau kita tengok di sekolah vernacular pun, sekolah jenis kebangsaan Cina ada 20% pelajar Melayu. Malah dia punya kepelbagaian itu lebih tinggi daripada sekolah kebangsaan. Sekolah kebangsaan
tak sampai 20% pelajar Cina. Maksud dia sekolah jenis kebangsaan tu sebenarnya lebih multiracial berbanding dengan sekolah kebangsaan. Ini satu benda yang perlu dikaji lah, mengapa perkara itu berlaku. Tapi pada saya dalam keadaan persekitaran pendidikan hari ini yang terbuka, yang bersaing dengan sihat, saya rasa kita kena membenarkan keadaan itu berlaku. Tapi dengan syarat menggunakan kurikulum yang sama. Kurikulum kebangsaan. YB Sadiq. Setuju dengan Prof. Cuba saya nak kongsi lebih sedikit. Pada tahun 2010, hanya 9% komuniti Melayu, bangsa Melayu dekat sekolah Cina. Sekarang dah meningkat ke dalam 21%. Peningkatan yang agak mendadak. Bukan itu saja, seperti apa yang Dr. Afif katakan, kita tadi dah bincang, kita setuju dengan desentralisasi daripada segi pendidikan. Tiba-tiba sekolah, one size fits all, semua kena sama. Saya rasa khususnya daripada segi pendidikan, janji penguasaan bahasa Melayu itu wajib diterapkan. Saya tak kisah kamu orang Melayu ke, Cina ke, India ke. Tetapi dari sistem pendidikan yang kompetitif, di mana ibu bapa boleh memilih. Dan sebab itu kita melihat kenapa kita perlu tanya soalan yang jujur kepada diri kita. Kenapa lebih banyak ibu bapa Melayu hari ini sanggup menghantar anak mereka kepada sekolah vernacular, termasuk anak ketua pemuda UMNO. Dan saya rasa saya tak ada masalah, kita perlu sokong pendiriannya. Kenapa? Dan di situ saya rasa kita perlu jujur tanya diri kita, bagaimana kita perlu perbaiki sistem sekolah kebangsaan supaya ia dijadikan keutamaan kepada ahli politik, bukan hantar ke sekolah swasta dan antarabangsa, dan tidak lagi perlu hantar ke sekolah vernacular, sekolah kebangsaan. How do we do that? Tapi kalau tak ada iltizam politik untuk berubah, seperti saya katakan tadi, nothing will change. Terima kasih YB. Syed Sadiq Syed Abdul Rahman, Ahli Parlimen MUA, Dr. Anwar Ahmad, Pensyarah Pusat Kajian Pendidikan dan Kesejahteraan Komuniti Fakulti Pendidikan UKM, dan Dr. Afif Bahardin, Ahli Dewan Undangan Negeri Seberang Jaya. Bagi anda di luar sana, sudah tentu ini topik yang begitu hangat. Mereka mempunyai banyak komen dan ulasan yang tersendiri. Feel free to do so di semua laman media sosial kami @501 Awani, Facebook, Twitter dan juga Instagram. Bagi anda yang menonton ini di televisyen, anda juga boleh search untuk episod ini di YouTube Astro Awani dan juga Facebook Astro Awani. Search saja subjeknya dan anda boleh kongsikan dengan semua yang anda kenal untuk mendapatkan pendapat dan pandangan mereka berkenaan dengan apa yang kita bincangkan hari ini. Terima kasih kerana menonton Dialog 3 Penjuru. Saya Luqman Haris. Kita jumpa lagi.